Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikwan bin Hamzah, nombor matrik 165175. Pengurusan Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian Sukan dan Rekreasi. Nama penyiaran saya adalah Dr. Muhammad Isa bin Hamzah. Tajuk kajian saya ialah penglibatan pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum dan kesan ke atas pencapaian dalam akademik pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kajang Utama. Penyataan masalah. Menurut Prof. Dr. Muhammad Noh Cik Noh, 1984 menyatakan bahawa faktor utama pelajar mengabaikan perlibatan dalam aktiviti ko-kurikulum dan menumpukan dalam bidang akademik ialah pihak yang mengubal dasar dan pihak-pihak pentadbir pendidikan secara relatinya mementingkan pencapaian akademik pelajar yang cemerlang. Hal ini menyebabkan kerajaan Malaysia untuk melahirkan rakyat yang sihat dan cergas tidak tercapai. Persepsi masyarakat umumnya terhadap pelajar yang aktif dalam bidang ko-kurikulum biasanya gagal dalam peperiksaan menurut Koh K. Kim 1995. Oleh sebab itu, ibu bapa selalunya menggalakkan anak mereka menumpukan dalam bidang akademik mereka sahaja, manakala aktiviti kurikulum diabaikan, lebih-lebih lagi pelajar yang berada dalam keadaan peperiksaan, kelas peperiksaan. New Straits Times 18 Ogos 1985. Objektif kajian saya yang pertama ialah menentukan pengaruh penlibatan dalam aktiviti ko-kurikulum terhadap pencapaian akademik pelajar SMK Kajian Utama. Yang kedua ialah menentukan hubungan antara penlibatan dalam aktiviti ko-kurikulum dengan pencapaian akademik pelajar SMK Kajang Utama. Metodologi. Kaedah yang digunakan oleh saya untuk kajian ini ialah kuantitatif, soal selidik, sekadar liket yang 1 sampai 5. 1 yang sangat tak setuju, 5 sangat setuju. Sampel kajian yang digunakan adalah selama 60 orang responden yang terdiri daripada pelajar SMK Kajang Utama menengah atas tingkatan 4 dan 5. Dan soal selidik saya mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, data yang dapatan yang saya dapat bagi bahagian A untuk profil demografi responden. Yang pertama Argentina, yang kedua umur, dan ketiga bangsa, yang keempat penlibatan pelajar dalam ko-kurikulum. Untuk Argentina, bagi lelaki seramai 35 orang bersamaan 58.3%, manakala pelajar perempuan seramai 25 orang bersamaan dengan 41.7%. Bagi umur pula, umur yang 16 tahun yang menjawab soal selidik ialah 18 orang bersamaan 30.0%, manakala 17 tahun seramai 42 orang bersamaan 70.0%. Bagi bangsa pula, untuk bangsa Melayu ialah 40 orang bersamaan 66.7%, manakala Cina 9 orang bersamaan 15.0% dan India 11 orang bersamaan 18.3% dan lain tiada. Pelibatan pelajar dalam kurikulum pula iaitu aktif ialah 53 orang bersamaan 88.3%, manakala tidak aktif ialah 7 orang bersamaan 11.7%. Okey, jawapan yang pertama ialah menentukan pengaruh penlibatan dalam aktiviti ko-kurikulum terhadap pencapaian akademik pelajar SMK Kajang Utama. Okey, kalau kita tengok secara keseluruhannya, responden dilihat penilaian tidak pasti, setuju dan sangat setuju bagi setiap penilaian kategori soalan, di mana nilai min menghampiri nilai 4, iaitu setuju dengan pernyataan yang dikemukakan. Hasil analisis yang dikenal pasti menunjukkan bahawa item soalan menentukan pengaruh penlibatan dalam aktiviti ko-kurikulum terhadap pencapaian akademik pelajar SMK Kajang Utama yang paling rendah pada item soalan yang ke-8, di mana saya merasakan subjek akademik sahaja tidak membantu saya untuk menjadi pelajar yang seimbang dan aktiviti kurikulum saya dapat menguasai akademik dan kemahiran. Pada median ialah 4.416, manakala sisian piawaiannya pada 0.67. Okey, bagi min yang tertinggi pula untuk soalan untuk menentukan pengaruh pelibatan dalam aktiviti kurikulum terhadap pencapaian akademik pelajar SMK Kajang Utama ialah pada item soalan yang pertama, iaitu saya berpendapat bahawa galakan daripada ibu bapa membantu saya menyertai aktiviti kurikulum di sekolah. Daripada min dia ialah 4.566, manakala sisi yang piawaiannya pada 0.620. Okay, di mana untuk secara tafsirannya atau secara keseluruhannya, min yang tertinggi adalah pada tahap yang sederhana. Okay, kita tengok untuk pemboleh ubah yang kedua, iaitu menentukan hubungan penlibatan dalam aktiviti kurikulum terhadap pencapaian akademik pelajar SMK Kajang Utama. Secara keseluruhannya, melalui persoalan kajian yang dikaji ini, responden menyatakan penilaian ke arah tidak pasti,
setuju dan sangat setuju bagi setiap item persoalan, di mana menghampiri nilai min 4 dan nilai 5 iaitu setuju dan sangat setuju. Hasil daripada analisis yang dikenal pasti, nilai min bagi item soalan menentukan hubungan pelibatan dalam aktiviti kurikulum terhadap pencapaian akademik pelajar SMK Kajang Utama. Bagi yang paling rendah ialah pada item soalan yang pertama, iaitu saya merasakan bahawa aktiviti kurikulum tidak menjejaskan subjek akademik saya, iaitu pada 4.416 median dan CCM PWM 0.696. Bagi nilai min yang tertinggi pula ialah pada item soalan yang kedua, iaitu saya berpendapat bahawa melalui aktiviti ataupun program kurikulum saya mampu membentuk sikap peribadi. Min dia ialah 4.533 manakala CCM PWM pada 0.650. Okey. Jadi pelajar telah mendapati bahawa tafsiran bagi setiap min tersebut adalah di tahap yang tinggi. Okey, seterusnya kita tengok pada analisis ujian kebolehpercayaan. Okey. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam jadual di atas, bahawa pemboleh ubah yang dipilih boleh dipercayai. Hal ini kerana nilai alpha Korsbach perlulah di semua pemboleh ubah lebih besar daripada nilai alpha Korsbach iaitu 0.80. Jadi tidak ada item yang perlu dibuanglah. Dan tahap tertinggi alpha Korsbach adalah menentukan hubungan penlibatan dalam aktiviti kurikulum terhadap pencapaian pelajar pada 0.979. Sementara yang tahap terendah adalah menentukan pengaruh pelibatan dalam aktiviti kurikulum terhadap pencapaian akademik pelajar ialah pada 0.965. Okey, bilangan item sama saja 10-10. Okey, sekian daripada saya. Sekiranya ada kesalahan harap dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.